Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Sihat Saya harap awak semua sihat. Kita akan belajar tajuk yang baru ni. Okey. So tajuk yang baru, tajuk kita adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus. Okey, so kita tengok satu persatu tajuk tersebut. Apa yang akan kita belajar dalam tajuk ni. Okey, dalam tajuk ni kita akan belajar yang pertama. Kita akan tengok apakah hubung kait di antara pengambilan makanan berkhasiat dengan kehamilan. Seterusnya, dalam tajuk ni juga kita akan belajar bagaimana kita nak mewajarkan kepentingan mengelak daripada pengambilan bahan yang memudaratkan fetus bayi dalam kandungan. Seterusnya, kita nak tengok bagaimana nak mewajarkan kebaikan susu ibu kepada perkembangan bayi berbanding susu formula. Penting ni Okay, kemudian kita nak tengok seterusnya ialah kita akhir sekali pada akhir subtopik ini kita akan tengok, sepatutnya anda menyedari setiap makhluk yang bernyawa mempunyai hak untuk hidup dalam kandungan. Okey, so kita tengok tajuk yang pertama, hubung kait di antara pengambilan makanan berkhasiat dengan kehamilan. Okey, kalau wanita yang hamil, dia sebenarnya sepatutnya makan makanan yang berkhasiat dengan lebih banyak berbanding dengan wanita yang tidak hamil. Kenapa? Okey, sebab bayi dalam kandungan memerlukan zat makanan yang baik untuk membesar dengan baik dan sihat. Okey, so maksudnya ini kerana bayi dalam kandungan memang bergantung 100% kepada ibu lah. Sebab dia nak dapat makanan daripada mana kan? So mesti dia dapat makanan daripada ibu dia. So ibu yang sedang mengandung kena makan, kena pastikan dapat zat makanan yang sangat baik. Okey, so apakah jenis makanan dan berapa banyakkah makanan tersebut perlu diambil? So kalau kita perhatikan dalam senarai yang saya tuliskan di sini, okay, kita perlukan, ibu mengandung perlu ambil karbohidrat, protein, kalsium, vitamin A, ferrum dan vitamin C. Sebenarnya lebih kurang sama sahaja dengan perempuan atau wanita yang tidak mengandung, tapi kandungannya adalah lebih. Perlu ambil lebih. Okay, boleh rujuk buku teks sains awak, muka surat 111. Okey, kat situ dalam buku teks sains awak tu ada perbandingan lah di antara perempuan yang mengandung dengan perempuan yang tidak mengandung. Okey, walau bagaimanapun terdapat berapa lagi zat makanan yang diperlukan oleh ibu hamil, ibu mengandung, awak boleh rujuk buku teks surat 112 Okey, ini adalah untuk memastikan anak dalam kandungan tersebut dapat berkembang dengan sihat. Okay, kalau awak perhatikan muka surat 112 ada contoh lain yang ditulis iaitu asid folik. Okay, asid folik dan ferrum. Ferrum ni pula adalah sejenis zat besi. Dia membantu untuk membentuk hemoglobin. Hemoglobin tu apa? Hemoglobin tu adalah sel darah merah. Sel darah merah ni sangat penting tak kira lah untuk ibu tak mengandung, ibu mengandung ke, ibu tak mengandung ke, memang sangat penting. Lebih penting kepada ibu mengandung sebab ibu mengandung perlu saluran oksigen, zat makanan kepada anak. So oksigen diangkut dengan menggunakan sel darah merah. So kalau tak cukup sel darah merah, macam mana ibu nak bagi oksigen yang cukup pada baby dalam kandungan? Okey, so seterusnya kita nak tengok pula perkara lain yang perlu diberi perhatian ketika hamil. Okey, apa dia? Larangan ketika hamil. Okey, ada 3 larangan utama yang awak perlu belajar dalam tingkatan 1, iaitu yang pertama merokok, yang kedua minuman beralkohol dan yang ketiga adalah dadah. Jauhkan ketiga-tiga ni. So tengok tajuk dia larangan. So yang kandungan. Okey, yang pertama, bayi yang dilahirkan mungkin bersaiz kecil. Risiko kematian bayi ketika dilahirkan, maksudnya baby tu dalam perut
sihat, bukan sihat, maksudnya macam okey je, hidup je sampai cukup waktu 9 bulan, waktu nak dilahirkan, okey, dia meninggal. Itu maksud dia risiko kematian bayi. Next, yang ketiga, bayi dilahirkan kemungkinan cacat fizikal. Cacat fizikal ni awak kena faham lah, maksudnya mungkin berlaku kecacatan pada kaki, tangan, telinga, mata, okey, ataupun terencak akal. Terencak akal ni pun saya rasa semua tahu apa maksud terencak akal. Maksudnya dia tak boleh fikir macam awak lah, macam orang normal. Okey, atau lebih sedih lagi, kedua-duanya sekali. Dah lah cacat fizikal, terencak akal pula. Sedih kan? Okey, kemudian kita tengok bayi dilahirkan kemungkinan pramatang. Tidak cukup tempoh kandungan normal iaitu 9 bulan. So kita tengok tak dapat nak survive. Okey. Kemudian kelima, keguguran fetus mungkin berlaku. Apa beza dia kelahiran pramatang dengan keguguran fetus ni? Keguguran ni maksudnya belum cukup tempoh 9 bulan. Mungkin awal lagi dalam bulan yang pertama, bulan yang kedua, mungkin boleh jadi juga bulan yang ketiga. Fetus tu jatuh, macam kedatangan had. Okey, tapi lebih besar lagi lah, maksudnya darah yang keluar tu lebih banyak, dan fetus tu keluar lah. Alright, so kita tengok kedua, minuman beralkohol. Okey, apakah kesan minuman beralkohol ke atas fetus dalam kandungan? Okey, bayi berkemungkinan menghidap penyakit sindrom alkohol fetus. Okey, fetus kemungkinan terencat, fungsi otak atau sistem dan jantung berkemungkinan akan musnah. Okey, maksudnya bayi yang mungkin dia lahir tapi akan sangat teruk lah, lahir akan menghadapi masalah otak, terencak akal dan sebagainya. Okey, so kita tengok sikit gambar dia. Okey, ini gambar sindrom alkohol fetus. Okey, kita boleh nampak, kita boleh kenal pasti bayi itu dilahirkan dengan sindrom alkohol fetus. Ada beberapa ciri yang telah saya nyatakan di sini. Dalam gambar ni ada, so boleh tengoklah, boleh rujuk lepas ni. Okey, next ialah kita perhatikan, kita perhatikan semula pengambilan dadah. Kesan pengambilan dadah ke atas fetus. Kemungkinan berlaku kecacatan fizikal kepada janin adalah sangat tinggi. So, kena pastikan jangan mengambil perkara-perkara, 3 perkara ini. Okay, kalau perkara sebenarnya yang perlu awak ingat ialah setiap satu larangan ini, contoh merokok, awak kena ingat sebenarnya kalau merokok apa jadi? Okay. Kalau minum minuman beralkohol, apa jadi pada bayi? Soalan macam tu boleh keluar ya. Ataupun kalau mengambil dadah, apa jadi? So tak banyak sebenarnya. Okay, so saya harap penerangan saya ini dapat membantu awak untuk faham lebih dalam subtopik ni. Okay, kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.